Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kezaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Kita punya jemputan kita dah sedia hari ni. Sudah bang. Okey. Okey, hari ni kita akan bersama dengan Encik Tarmizi bin Hussein, salah seorang agensi director yang berpangkalan di Kemaman, Terengganu. Okey. Alhamdulillah, sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan selamat tahun baru hijrah kepada semua. InsyaAllah dengan tahun baru ni kita sama-sama lah menanam azam baru. Semoga kita banyakkan lagi kita punya amal ibadah, kita banyak lagi buat kebaikan. InsyaAllah dengan tahun baru ni juga kita semakinlah kita giat berusaha supaya sebab usaha-usaha kita ni bukan hanya untuk diri kita sendiri, usaha-usaha kita ni untuk membangunkan ummah, itu yang paling penting sekali, okey. Supaya semua orang dapat manfaat, sebab sebaik-baik manusia atau insan di muka bumi ni ialah insan yang bermanfaat kepada orang lain, okey. Hari ni bertuah kita kerana kita sekali lagi akan mengadakan program setiap hari Rabu malam jam 9 suku, iaitu program Business Opportunity Success Seminar ataupun BOSS, di mana program ni kita buat setiap minggu Rabu malam untuk membantu rakan niaga kita. Jika ada rakan niaga kita yang ingin memberi ataupun menerangkan ataupun berkongsi dengan bakal-bakal rakan niaga baru, maka inilah platform dia. Nak cerita sendiri takut Kang kurang impact ataupun tak pandai, so kita boleh invite kawan-kawan kita yang lain untuk sama-sama dengar pengkongsian yang dibuat setiap hari Rabu malam, okey. Selain daripada itu juga kita juga ada program setiap hari Jumaat. Jangan lupa hari Jumaat malam pun kita ada program sharing
daripada rakan-rakan niaga kita yang telah berjaya ataupun mempunyai pencapaian yang bagus di Ikhtisas ni. Okey. Seperti biasa, Ikhtisas ni InsyaAllah kita akan bekerja sebagai satu jemaah yang besar dan akan saling, insyaAllah kita akan saling bantu-membantu. Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput kita punya speaker pada hari ini, Encik Tarmizi bin Hussein. Okey, apa khabar Encik Tarmizi? Walaupun dengar elok Oh, Dengar suara saya dengar elok Oh, dengar comel. Comel Comel ni orang Ganu ni. Jangan mampu keras dah. Okey. Okey, saya sepanjang perkenalan saya memang kenal dengan Cik Tarmizi ni, saya panggil dia Miji, seorang yang sangat berpengalaman dalam industri, power crossing yang bagus, presentation pun agak mantap dan insyaAllah hari ini kita boleh mungkin boleh dapatkan sikit-sikit tips ataupun bagaimanakah beliau selain daripada beliau akan menerangkan peluang perniagaan bersama Ikhtisas ni, mungkin juga beliau akan berkongsi sedikit tips apa yang dibuat oleh Encik Tarmizi sepanjang kerjaya beliau. Okey, saya dengan ini menjemput Encik Tarmizi untuk memulakan program kita pada hari ini. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya Big Boss Cik Usaidi dan juga Cik Shah yang invite saya pada malam ini. Mungkin malam ini adalah malam yang orang kata barakah sebab malam ini adalah malam tahun baru Hijrah untuk 1 Muharram. Jadi esok ada rakan-rakan kita yang cuti yang masih berjumpa dengan customer. So kita berharap semoga berjaya kepada mereka dekat luar sana ya. Saya ni bukannya orang yang hebat-hebat. Saya ni biasa-biasa je. Tinggi sangat tu pujian Abang Hul kan. Tak adalah. Saya biasa je. Tak ada hebat sangat closing power. Tak ada. Saya biasa-biasa. Kalau nak try kalau nak try tengok saya punya presentation, boleh datang saya kadang-kadang ada buat juga taklimat di sekolah, ada buat taklimat di pejabat-pejabat kerajaan dan juga pejabat-pejabat swasta dan juga personal jumpa, maksudnya face to face dengan klien pun ada juga. Sedikit sebanyak macam tu lah. Ada yang close, ada yang tak close. Itu yang cakap hebat sangat tu. Kalau hebat dah close semua dah. Kalau close semua kita dah kaya dah biji. Kaya raya dah kita. Okey, kita menuju ke arah itu. Okey, kalau ikut skrin pada skrin yang terbentang sekarang ni, okey, ini adalah peluang perniagaan bersama Ikhtisas. Kolaborasi antara Ikhtisas dan juga Takaful Ikhlas lah. Okey, jadi saya perkenalkan diri saya. Next slide. Lagi satu. Okey, kalau yang sini ni gambar saya masa dekat training siapa nama Zender. Kalau ikut pengalaman kerja saya dekat situ, ada lambang Assurance, ada lambang KSB, ada lambang Azhar Afin, ada lambang ITM Shah Alam, itu semasa saya student lah. Okey, next. Yang ni lagi detail. Okey. Nama saya Muhammad Tarmizi bin Hussein. Saya berumur 36 tahun, siapa yang lahir tahun 84. Mungkin ada yang pernah bersama-sama dengan saya di UiTM Dungun dan juga UiTM Shah Alam. Masa tu tahun 2005 tak silap saya. Kenal saya dululah kan. Mana tahu dalam YouTube yang orang tengok online tu, boleh kenal saya. Saya ni bersama-sama dengan mereka dekat luar sana dahululah. Okey, dah berkahwin. Saya tinggal di Kampung Batu Sembilan, Ibu Kemaman, dan sekarang ni menetap di Kemasik Kemaman. Masih lagi di Kemaman Maksudnya tak tukar, memang betul-betul anak jati Kemaman. Okey, next slide. Okey, pendidikan saya bermula di Kemaman juga, sekolah menengah kebahasaan cukai dan sambung sekolah teknik Kemaman. Okey, kalau saya laju, tolong slowkan saya. Kalau saya slow sangat, tolong lajukan saya. Okey, saya belajar first, saya ambil diploma di UiTM Dungun tahun 2002, 2005, masih lagi dalam Terengganu, dan akhirnya saya keluar daripada Terengganu setelah beberapa tahun. Itu UiTM Shah Alam 2005 hingga 2008 dan ambil Bachelor in Electrical Engineering lah. Kalau tengok saya ni engineer lah, sebab masa saya dekat sekolah rendah dulu kan, sekolah rendah darjah 1, darjah 2, darjah 3,
Kan? Saya stick pada yang satu tau. Sebab saya tengok orang minyak dekat Kemaman ni semua kaya-kaya. Oh, gaji 350 sehari. Kalau waktu tu dengan gaji 40, 50 sehari pun banyak kan. Dulu ni cerita lama ni bang. Masa saya kecil-kecil dulu. Apatah lagi kalau orang gaji 400 sehari, 500 sehari, 1000 sehari pun ada. Jadi angan-angan saya nak jadi engineer. Kalau cikgu dekat sekolah tanya cita-cita awak jadi apa? Jadi doktor, jadi cikgu, jadi pensyarah, macam-macam kan. Tapi saya engineer. Darjah 1 nak jadi engineer, darjah 2 nak jadi engineer, sampai darjah 6 nak jadi engineer. Saya naik tingkatan 1 pun sama nak jadi engineer, tak pernah tukar. Sampailah saya ambil degree, apa cita-cita awak? Engineer. Tapi akhirnya saya sebagai ejen tak apa, ikhlas. Okey, bukan kata engineer tu tak bagus, tapi ada cerita lah di sebalik apa yang angan-angan saya tu menyebabkan saya terpaksa twist. Macam itulah. Okey, next slide. Okey, ini pengalaman kerja saya. First kali masa saya start degree, saya dah buat part time di M-Life Insurance Berhad. Waktu ni saya dekat UiTM dulu, saya MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi saya selalu kena berhadapan dengan orang, kena bercakap, kena jumpa orang, buat program tu, buat program ni. Jadi macam mana saya nak mantapkan diri saya cari satu kerja yang boleh buat saya tak takut nak jumpa dengan orang. Masa tu lah saya pilih M-Life Insurance ni. Waktu tu saya tak tahu buat apa. M-Life Insurance saya tak tahu pun insurans ni buat apa. First time saya buat, baru saya tahu, betul lah buat insurans punya. Lepas tu gaji berapa? Saya tanya waktu interview kan, gaji berapa? Okey dek, gaji kat sini dek, kalau taraf awak ni 5,000 dek. 5,000? Oh ya ke? Kalau taraf naik manager sikit, gaji dia 70,000. Ya betul akak ni, sembang ke ni? Tak betul ni, tak percayalah. Lepas tu kalau gaji bos kita dek, gaji bos dekat 300,000 sebulan dek. Sembang lah kau. Apa ni dalam hati saya lah kan, saya cakap macam tu. Saya ni jenis tak susah nak percaya kan. Masuk situ kata gaji macam ni, masuk sini gaji macam ni. Tapi saya biar je dulu. And then saya start juga, saya buat juga daripada 2006 ke 2008, saya start juga buat M-Life Insurance. Baru saya tahu memang betul-betul life dalam hidup saya. And then bila saya habis belajar, saya jadi engineer di ANS Dynamic Kemaman. Waktu tu saya balik. Saya buat part time di M-Life Insurance, saya balik jadi engineer di ANS. Akhirnya daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai dah saya masuk U, saya capai juga jadi seorang engineer. Maksudnya, tapi engineer ni bukan engineer yang gaji mahal. Engineer di banyak-banyak level tau. Engineer ni engineer yang biasa-biasa je. Kalau engineer yang mahal tu Kejap, kacau sikit. Ada macam bunyi-bunyi sikit lah kat speaker Miji tu. Dekat mikrofon Miji tu ada macam gangguan sikit. Pakai Bluetooth ke apa? Ya. Ke tak payah pakai? Dia ada macam gangguan sikit. Okay, try buang Tu cakap. Okey, boleh? Okey, lagi clear ni. Okey, sambung balik daripada dua yang jadi engineer. Okey, first engineer ni saya kuatkan dia punya sound dia macam okey. Clear je, clear. Cantik sebab saya pakai benda ni earbuds ni, saya ingat kan sebab jauh dengan skrin takut tak clear sangat dengar. Okey, sebab saya dekat ruang tamu ni. Gema sikit kan. Tapi tak apa, saya cakap kuat-kuat kan. Okey, saya engineer di ANF Dynamic hanya setahun saja. Sebab apa? Sebab waktu tu saya dekat M-Life Insurance, ramai sangat kawan-kawan saya yang dulu-dulu yang biasa-biasa tiba-tiba dia jadi luar biasa. Tiba-tiba yang naik motor dulu tiba-tiba keluar kereta Honda FD. Tiba pakai Subaru, tiba-tiba pakai 3 Series, tiba-tiba pakai 5 Series. Saya apa benda dia orang buat dalam M-Life Insurance ni sampai meletup-letup ni. Jadi saya quit balik kerja engineer, saya buat balik M-Life Insurance. Saya ingat kata-kata Dr. Fadilah Kamsah, dia cakap 60% orang yang tukar kerja akan rindu pekerjaan lama. Termasuklah dengan saya. Saya rindu balik pekerjaan part time saya dulu walaupun saya dah engineer. Okay, so saya masuk balik as a full time dekat M-Life Insurance. Dalam masa 3 bulan sahaja, saya boleh keluarkan sebiji kereta Honda City. 3 bulan je saya boleh down payment. Bayangkan dalam masa setahun, saya engineer, saya tak boleh beli apa-apa pun. Gaji masa tu lebih kurang dalam 2,500. Apa-apa pun saya tak boleh beli.
Ini saya boleh keluarkan kereta Honda City. Jadi bos saya dekat engineer dulu, dia respect lah dekat saya. Okay, so 2012 saya beralih arah ke Azhar Affin Life Insurance Berhad sebab ada masalah sikit di M Life Insurance. Tiba-tiba company itu bank negara dia audit semua agensi di M Life Insurance termasuklah sejarah hitam ni, sejarah hitam. Sejarah hitam lah. Sejarah hitam dulu kan. Okay, so saya pergi Azhar Affin tapi sekejap saja benda tu berlaku balik dekat Azhar Affin tapi cara yang lain. Cara yang lain tu maksud dia ada orang report dekat bank negara, kita orang ni gunakan proxy. Proxy tak boleh bang masa tu. Aduh. Masa dekat full time dekat M Life, saya ada kod dekat situ. Jadi bila saya pergi Azhar Affin, kod saya dekat sana tak boleh guna sebab kes-kes yang clawback dekat sana ada hutang, saya tak boleh guna kod saya di M Life. Jadi bila saya jadi unit manager di Azhar Affin ni, saya guna nama kakak saya, lepas tu kantoi dengan bank negara, semua kena terminate. Habis. Satu agensi. Dengan agensi lain kena sekali. And then saya pun berniaga kecil-kecilan, saya tak tulis dekat situ saya berniaga Okay, saya berniaga buat kecil-kecil macam tu lah kan. Maka ada orang offer saya jadi agency manager di Takaful Ikhlas dan alhamdulillah rezeki saya di sini. Dan 2018 saya bertukar kepada Ikhtisas. Jangan silap Ikhtisas ni adalah Takaful Ikhlas juga. Cuma di rebranding ataupun rebadge. Macam tu lah lebih kurang. Okay, next. Panjang lagi slide ni. Banyak cakap nanti risaulah kan. Okey, ini pencapaian saya daripada dulu, daripada zaman-zaman saya dengan company lama sampai sekarang. Okey, boleh tengok kat situ MDC. MDC ni maksudnya personal sale 200,000 200,000 sampai 2 MDC. Personal sale dulu NYC tau, bukan NYSC. NYC Collected. Collected. Yes, saya boleh capai pergi Korea masa tu. Travel the world. Lepas tu ni Spain ni masa dengan M Life, New Zealand pun sama M Life. Korea ni saya dengan Azhar setahun je saya boleh pergi Korea. Tapi sebenarnya dengan Azhar ni saya boleh pergi Hanyai ke Bangkok macam tu lah. Phuket. Tapi saya tak tulis. Banyak saya tak tulis kat situ tau. Sebab apa? Berulang. Masuklah dengan Takaful Ikhlas, saya pergi Korea lagi sekali, Taj Mahal pergi sekali je, Amsterdam pergi dengan Takaful Ikhlas. Saya letak Thailand, Indon dan Vietnam tu itu dah memang banyak kali lah. Banyak kali. Bukan maksud saya banyak kali saya pergi balik macam tu, tak ada. Maksudnya dengan company yang free tau, yang free, bukan yang berbayar. Yang bayar tu banyak tempat tu, itu tak payah tulis lah kan. Okay, saya pernah jadi top 10 agent dekat Takaful Ikhlas, top 10 AM dekat Takaful Ikhlas dan juga pergi National Convention. Itu pencapaian saya setakat hari ni lah, tak ada dibanggakan sangat tapi boleh lah macam tu lah kan. Okay, next slide. Okay, ini gambar-gambar travel the world ni, gambar masa dekat Spain. Tekan enter je, tekan next je. Okay, gambar ni slow sikit ini naik lagi banyak lagi. Ni gambar masa dekat Spain. Ini masa dekat Azhar dulu, dekat Korea. Next. Ni Gangnam Style ni, masa dekat Korea. Okay, next. Banyak gambar ni. Ni saya letak tiga setiap pergi tempat. Ini dekat mana ni? Dekat Bangkok. Ni Bangkok masa dengan Takaful Ikhlas. Okay, Haji Samsul pun ada dekat situ. Encik dia pun ada. Lepas tu, ini Taj Mahal. Taj Mahal ni the best. Sebab dia Seven Wonder kan. Seven Wonder. Okay. Ini saya pergi dengan wife saya sekali. Dua-dua capai ni Bukan bayar tau. Dua-dua capai. Okay, next. Okay, ni kat mana ni? Ni Amsterdam. Ni last tahun 2 tahun lepas. 2 tahun lepas saya tak qualified. Tahun ni COVID. InsyaAllah tahun ni Scotland confirm. Right. Okay, next. Okay, ini aset-aset yang telah saya miliki. Yang pertama, office saya sendiri di depan JPJ Kemaman. Saya kongsi dengan rakan saya Takaful Ikhlas juga, Fahmi. And then next. Okay, ni kedai saya sendiri depan Mesra Mall, Temasek. Siapa pernah pergi Temasek, pernah pergi Mesra Mall, depan tu ada saya punya office. Ada dua lah. Di Kemaman ada dua. Nak jadi macam Abang Hus ada 15,
nanti akan datang lah insyaAllah. Okay. Ini harta first saya. Kereta first saya sebenarnya kereta Kelisa. Waktu tu saya part time di UiTM, saya part time di M-Life, saya pakai Kelisa. And then next baru saya tukar kepada ini yang first car saya masa saya buat part time, saya buat full time. Ni dekat M-Life Insurance ni, saya keluar daripada ANF dan MIT tu sebagai engineer tu, saya buat 3 bulan, saya terus boleh down payment tau. Down payment kereta ni, masa tu kereta ni mahal, tak macam kita sekarang. Masa ni tak silap saya 92,000 saya rasa. 90,000, down payment 9,000, boleh kumpul 3 bulan tau. Bayangkan saya buat sale, saya close yearly cases, boleh kumpul duit 9,000. Lepas tu boleh pergi lagi buat appointment apa semua guna duit tu. Boleh bayang sendiri lah. Sebab masa M-Life Insurance ni saya pernah cocok ATM. Masa tu agent tau, agent bukannya leader. Saya pernah dapat duit yang tertinggi sekali 32,000. Saya cocok je kat ATM 32,000 keluar. Itu agent. Belum title manager, belum title gam lagi lah. Okay. Dan kereta yang ketiga, kereta sekarang yang saya pakai lah. Ini BMW 3 Series. Wow. Ni bukti ni. Kerja wakil takaful ni bukanlah cokiak sangat Boleh pakai BMW. Boleh insyaAllah. Actually BM ni saya bukan aim saya. Saya just bridge kepada satu lagi kereta yang saya idam-idamkan. Tapi saya tak tunjuk dekat sini. Sebab nak bagi you suspend sikit. Kalau nak tahu lupa lah kan. Teaser lah macam tu, teaser lah. Okay, next. Okay. Dan ini rumah saya yang masih dalam proses nak siap. Rumah saya di Kemaman. Saya sekarang ni duduk rumah sendiri juga. Saya beli. Tapi saya cari-cari gambar tak jumpa. So tak apalah. Okay. Jadi saya letak gambar yang rumah saya yang tengah buat ni sekarang ni lah. InsyaAllah rumah ni tak mahal, lebih kurang dalam 400,000 je. Okay. Okay, ini soalan yang saya akan tanya setiap kali saya jumpa dengan bakal RN saya, rakan niaga saya. Soalan yang pertama saya akan tanya, apa impian anda? Dan soalan yang kedua, apa yang menghalang impian anda tercapai? Okay. First, cuba you tutup mata, cuba you fikirkan balik apa impian anda. Saya ambil contoh kalau selalunya saya jumpa RN, bila saya tanya apa impian anda, dia cakap, impian saya nak tolong keluarga. Impian saya nak jadi kaya raya. Sebenarnya bukan impian tu tau. Itu angan-angan. Angan-angan ni, you nak jadi kaya. Tak boleh macam tu. Dia macam terapung tau, terapung. Dia tak ada landing. You kena cakap betul-betul impian you nak apa. You nak apa? Contoh saya nak pergi haji tahun 2022 contoh. Okay, ada dengan masa sekali. Maksudnya kena clear, mesti jelas Benda tu. Ramai yang bila kita tanya impian, dia cakap saya nak jadi kaya. Alamak, macam mana saya nak cakap jadi kaya kan? Saya nak bantu keluarga, nak bantu mak ayah saya. Alamak, pergi pasar pun bantu mak ayah juga. Banyak kan? Jadi biar jelas, biar tepat. Macam tu, saya nak beli kereta Wellfire yang eksekutif tu, yang harga 500,000 tu. So maksudnya jelas, tepat. Ada harga, ada nilai dia, ada tarikh dia, bila. Itu. Lepas tu apa yang menghalang impian you tercapai? Kan, you inginkan sesuatu tapi benda tu terhalang tau. Banyakkan bila saya tanya apa yang menghalang impian anda tercapai, semualah 90% cakap duit. Semua macam tu lah, duit lah. Tak ada lagi dengan cerita dia cakap saya tak capai impian saya sebab saya kecil lagi, saya muda lagi. Tak adalah macam tu. 90% ada juga lah yang mengarut kan. Tapi kita ambil 90% memang duit. Sebab kerja tak bagus. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So, kita dapat rangkumkan semua ni. Semua orang nak jadi better daripada sekarang. Nak jadi lebih bagus daripada sekarang. Macam tu lah lebih kurang. Okay, next slide. Okay. Ini impian semua orang. Nak ada kereta, nak pergi haji, nak ada rumah banglo mewah harga 3-4 juta. Macam pemain bola sepak kan. Okay, nak pergi melancong. Tapi realiti dia, next. Ni realiti dia. Dah bunyi dah suara. Anak siapa tu? Okay, ini
realiti sekarang masih lagi menyewa di rumah, ada rumah family besar menyewa, masih lagi pergi kerja pakai motor. Bukan kita hina pakai motor tau, tapi sekarang ni saya sendiri pakai motor kan. Tanya kawan-kawan saya beli Y suku pakai motor juga. Orang tengok saya, woi Ahmad ni pakai motor je, belagak. Tak ada, bukan maksud saya macam tu. Impian dia, bila kita tanya orang yang duduk tepi jalan, yang tengah-tengah sapu sampah, kalau kita tanya, Kak, impian Kak nak buat apa? Saya nak pergi umrah, saya nak pergi haji. Betul, tapi realiti dia tak ada perubahan. Dia tak nak buat tau. Dia tak nak buat. Hari ni saya keluarkan status dekat Facebook, ramai orang yang mencari kerja apa. Tapi bila kita PM dia, bang, ada kerja nak kerja tak? Kerja apa? Kerja marketing buat takaful. Tak apalah bang, saya tak minat lah marketing. Tak apa bang, saya tak boleh buat lah marketing. Tadi kau cakap elok je, kau cakap tak kisah kerja apa. Belum apa-apa lagi kau dah break off macam tu je. Rugilah macam tu kan. Okay, next. Okay, kita tengok rasio pendapatan rakyat Malaysia. Tengok T20, M40 dan juga B40. Maksudnya B40 ni 40% mewakili rakyat Malaysia di bawah pendapatan RM3,000. 3,000. Yang M40 RM6,275 dan juga T20 RM13,000 ke RM16,000. Maksudnya kalau you punya income family RM6,000 ke bawah, you M40. Tapi kalau you RM3,000 ke bawah, you B40. Kalau you rasa income you RM16,000 ke atas, you T20. Bayangkan yang RM16,000 ke atas ni, duit dia memegang kesemua pendapatan dalam Malaysia ni 46%. 46%, separuh daripada pendapatan dalam Malaysia ni dimiliki oleh 20% rakyat Malaysia. Maksudnya rakyat Malaysia ada 32 juta, 20% tu lebih kurang dalam 6 juta orang yang memiliki gaji RM16,000 ke atas. Macam itulah lebih kurang. Okay, next. Kita tengok kos hidup di KL. Kalau yang dah berkahwin, dah ada keluarga, hidupan dia, gaji dia mesti kena 6,500 baru dia ngam. Nak kata mewah tu belum lagi. 6,500 ni campur dua lah, suami isteri lah. Itu ngam. Pergi kerja naik motor lah ni. Pergi kerja naik motor, balik kerja naik motor, petang-petang bawa kereta, pergi jalan-jalan, pergi pantai. Pantai tak ada, pantai dalam ada KL. Pergi lepak-lepak dekat Tasik ke kan. Okey, 6,500. Kalau gaji you 16,000 baru you mewah lah dekat KL. Bukan mewah, boleh tahan lah. Kalau nak lagi mewah, duduk kondo kena 20,000, 30,000 gaji. Macam mana you nak define you punya gaji? Senang je, you tengok pendapatan you. Kalau you business, you ada kira-kira tau. So, berapa yang you dapat gaji, itulah pendapatan you. You kena income tax, you boleh kira. Okay, next. Okay, kenapa perlu join Takaful Ikhlas? Saya cerita sikit berkenaan Takaful Ikhlas. Next slide. Okay, Takaful Ikhlas Berhad ni memang satu company yang yang besar, yang terletak di dekat apa nama tu? Bangsa South. Saya selalu pergi tapi tak ingat tempat dia. Kat area Pantai Dalam, saya ingat Pantai Dalam kan, sebab lepas meeting dekat HQ tu saya terus pergi minum air dekat Pantai Dalam. Itu je yang saya ingat. Okay, maksudnya company yang memang strong di bawah MNRB. MNRB tu sendiri di bawah Permodalan Nasional Berhad. Satu company yang sangat besar, yang sangat kukuh. Ibarat kalau orang Terengganu cakap, tolak dak rebah bah. Tolak dak rebah. Berat nadang ni. Okey. Berat tolak tak boleh. Okey, next. Dia memang penyedia takaful terbaik, iktiraf antarabangsa, semua ni memang tak boleh dijangka lagi. Next. Ini antara penganugerahan yang saya boleh capture dalam internet sehingga 2013. Ada lagi 2015, 2016, 2017. Nanti saya akan letak dalam slide lah. Next. Okey, apa itu keusahawanan takaful? Kita nak tahu apa itu keusahawanan takaful. Kenapa mesti buat takaful? Okey, next slide. Ini kalau ikut takaful itu sendiri, dia maksudnya menjamin. Takaful ni sebenarnya tolong menjamin antara satu sama lain dan juga membantu bersama. That's why dia takaful. Kita tolong orang tau. Kita orang ambil takaful dengan kita as agent, kita tolong dia masuk takaful. Sebenarnya bukan kita tolong family dia saja, tapi kita tolong dia untuk dapatkan pahala, sebab daripada duit tu dia akan tolong juga family-family yang lain.
That's why dia berkait rapat dan bonding tu lebih kuat antara saudara-saudara Islam. Next. Okay. Konsep takaful tadilah, pengurusan risiko daripada company-company ni cuma pengendali sahaja, pengendali takaful sahaja. Yang menjamin kehidupan adalah diri kita sendiri. Tolong melengkapkan macam tu lah lebih kurang. Okay, next. Okay, ini populariti Malaysia yang ada takaful. Populasi Malaysia yang ada takaful dan juga insurans di Malaysia. Okay bang, next bang. Kita boleh tengok graf dekat situ, ada pie chart. Okay, kalau insurans lebih kurang pasaran dia. Next lagi bang. Lagi sekali. Next. Balik semula. Okay. Bayangkan 15 juta populasi orang Melayu kita yang cuma ada takaful cuma 14% saja. 86% tak ada tau. Tak ada takaful. So kita punya prospek sangat luas. Bersepah orang tak ambil takaful. Kita ingat tadi tau, 6 juta orang yang memiliki taraf T20, 6 juta orang. 6 juta daripada 32 juta orang. Tapi yang ambil takaful cuma 14% sahaja daripada 15 juta. Kekayaan rakyat Malaysia sehari ini, Melayu dengan Cina lebih kurang 50-50. So banyak lagi, terlalu banyak. Kita nak collect duit dia orang ni untuk masukkan takaful. Okay, next. Okay, ni pasaran yang luas untuk di troka. Sekejap. Ada keluar benda ni pula. Okay, next. Okay, potensi pasaran kita. Kalau yang ni saya suka tau. Part ni saya suka nak terangkan kepada orang-orang ramai. Contoh you jual tudung. You jual tudung. Tudung ni tudung bukan tudung saji tudung orang. Tudung yang orang pakai macam jibab, macam apa, tudung bawa eksklusif macam tu lah kan. Okay. Kalau jual tudung tu hanya spesifik untuk orang perempuan saja. Kalau you jual motosikal. Jual motosikal untuk spesifik yang orang minat motosikal dan juga untuk orang tu saja. Kalau you jual lampin baby untuk baby saja. Tapi takaful ni skop dia luas. Daripada baby, daripada sampai dia remaja, berkeluarga, sampai dia berkahwin semua, sampai dia tua. So maksudnya daripada sekecil baby tu sampai setua-tua orang tu, potensi pasaran dia sangat-sangat luas. Tinggal kita nak pergi bagi tahu dia je. Kalau kita jual kosmetik kan, barang kosmetik kan, selalunya untuk perempuan je, orang lelaki tak ada. Kalau kita jual vape kan, vape sokok tu kan. Untuk lelaki je, perempuan tak ramai. So maksudnya skop pasaran tu sikit, tak besar, tapi dia punya takaful luas. Walaupun dia tak minat, tapi kita cuba bagi tahu dia, lama-lama dia akan join juga. Macam itulah. Okay, next. Okay, ini 4 risiko yang tidak dapat dielakkan. Saya laju dekat sini sebab benda ni takaful. Okay, takaful penyakit ketika, kematian, kita tak boleh elak. Okay, next. Saya lajukan dekat sini. Kos perubatan yang tinggi. Next lagi. Okay, ini kita nak apa? Kita nak lindungi keluarga kita. Kenapa? Perlindungan aset. Lepas tu kita nak buat investment. Semua tu mesti kena ada perlindungan. Dia tak boleh kita ada kita ada duit, lepas tu kita invest dekat mana-mana, tiba-tiba anything happen dekat kita, habis macam tu je duit kita. So dengan adanya takaful, kita dapat bantu untuk lindungi aset-aset kita tadi tu. Sekurang-kurangnya kalau anything happen dekat kita, takaful membayar. Bukannya kita korek duit daripada investment tadi. Okay, so benda yang 3 benda tadi, penyakit kritikal, semua ni adalah berkait rapat dengan apa yang kita nak kongsi kepada klien supaya nanti tujuan apa kita nak buat takaful ni. So benda-benda macam ni lah. Kelebihan-kelebihan yang macam ni lah yang kita nak jadikan sebagai konsep supaya orang nampak bahawa takaful ni sangat-sangat penting. Selalunya orang jual feature je. Medical card lah, masuk hospital, duduk best. Orang tak cerita tau. Kelebihan-kelebihan kalau kita melindungi aset kita.
Orang selalu ingat takaful ni melindungi nyawa, tapi sebenarnya bukan. Melindungi aset kita, rumah, kereta, banyaklah. Banyak. Kalau kita nak cerita satu hari memang tak cukup. Okay, next. Ini 10 sebab kenapa anda perlu jadi usahawan takaful. Okay, next. Next lagi bang. Lagi. Okay, lagi. Ini dia. Kita ada 4 kategori cash flow rakyat Malaysia. Yang pertama bekerja, maksudnya makan gaji lah. Self-employed ni bekerja sendiri yang macam online selling tu, dia lah kuli, dia lah pergi post surat, dia pergi post barang, dia lah ambil order, semua dia. Self-employed. Lepas tu business owner ni structure sikit. Structure ada MD, ada executive, ada ini kat bawah dia ada pekerja paling bawah sekali. So maknanya dia business owner. Dan last sekali ada investor. Dan jutawan yang lahir hari ini kebanyakannya daripada business owner dan investor 80%. Employee dengan self-employed cuma 20% saja. Dan takaful ikhlas duduk dekat mana? Of course takaful ikhlas ataupun ikhtisar duduk kat business owner. Sebab kita structure tau, kita tersusun elok. Ada MD, ada AD, ada SEP, ada EP. Kita ada satu structure company yang kita boleh buat. Maksudnya kita bekerja bersama-sama untuk jadikan kita seorang jutawan. Dan anak buah kita naik sekali jutawan sekali. Kalau self-employed dia seorang je yang kaya. Kalau employee, dia mengkayakan orang atas je. Bila you dah ada business, you dah ada you punya company sendiri, baru you melabur. Masa tu kita akan dapat duit. Masa tu baru kita rasa sebenarnya jadi jutawan ni sebenarnya mudah. That's why lah jutawan hari ni dia macam pelik tau, dia tengok orang yang miskin, yang kayak pagi makan pagi ni kan. Apa salah dia orang ni? Tak ada masa depan ke? Tak fikir kot. Dia sampai tahap macam tu tau. Orang miskin ni pula tengok orang kaya, macam mana dia boleh jadi kaya? Kita nak dapatkan 1,000, 2,000 pun susah. Tapi dia senang-senang dia boleh beli kereta BMW, beli rumah besar. So, mindset tu duduk dekat sini tau. Duduk dekat sini. Business owner, employee, self-employed, investor. You pilih. Bukan I yang cakap dekat you, okay, you kena pilih sebagai business owner. Tak ada. You pilih sendiri. I bagi peluang dekat you, okay, you have to choose what do you want. Macam tu lah. Okay, ni cash flow rakyat Malaysia. Next. Yang ni pun sama. 80% jutawan Malaysia bidang kewangan. Tak kisahlah. Ada yang perbankan, ada yang pelaburan, hartanah, insurans, takaful, accountant, forex, macam-macam lagi. Dan lahirnya 80% jutawan daripada bidang kewangan. Kadang-kadang dia sendiri tak tahu sebenarnya dia daripada bidang kewangan. Tak percaya pergi tanya orang oil and gas yang di jutawan tu. Macam mana kewangan boleh membantu dia jadi jutawan? Inilah pelaburan tadilah. Kalau dia tak melabur dekat company oil and gas tu, dia tak kaya. 80% tau. 20% lagi tu nanti kita cari balik. Okay, next. Okay, industri takaful tak perlu modal tinggi. Betul, serius saya cakap. Hazen RM80, yuran MTA RM30, yuran Resistar. Dulu Resistar sekarang dia ada latihan RM80. Total lebih kurang RM190. Modal tak besar. Next. Next bang. Okay. Ini ambil lesen dulu, buat kemudian. Yang ni ramai yang silap langkah. Bila kita offer, okay, jom buat takaful. Alamak, saya tak ada lesen lah bang. Kau dulu pakai kereta, kau ambil lesen dulu ke kau belajar bawa kereta dulu baru kau ambil lesen? Ramai kata-kata bawa kereta dulu baru ambil lesen. Belum ada lagi yang ambil lesen dulu baru bawa kereta. Tak ada. Ada, tapi jarang jumpa. Sama dengan takaful juga. Tak perlu kau ada lesen dulu baru kau nak buat takaful. Apa salahnya kalau buat takaful dulu? Lesen tu nantilah. Kan? Okay, next. Ini potensi pendapatan dengan kenaikan bulanan. Okay, dalam takaful ikhlas, kita ada ranking tau. Ada EP, ada SEP, ada AD. Nanti next slide nanti akan tunjuk. Okay, cuma saya nak tunjuk dekat sini. Kenaikan tu sebenarnya every month ada kenaikan. Kita close customer pertama, kita dapat commission 25%. Close customer kedua, dapat commission lagi 25%. Close ketiga, customer ketiga tu, jadi dalam masa lebih kurang 12 bulan, kita punya commission kalau based on RM200 kenaikan, dah ada RM2,400. Itu busuk-busuk lah. Sebagai ejen takaful, sebagai rakan niaga takaful, paling minimum korang mesti kena dapat RM2,400 dalam masa 12 bulan. Tapi dengan ikhtisar, tak.
Dengan Ihtisas 3 bulan, 4 bulan dah boleh cecah 5,000. Kalau nak 6,000 boleh. Boleh. Sebulan boleh dapat 5,000. Nanti saya tunjuk macam mana cara dia. Okay, next slide. Okay, ni komisen dan faedah yang banyak. Ini kena baca sendirilah. Sebab benda ni kalau saya cerita pun kepada arahan baru, dia tak ingat tau. Saya sendiri pun tak ingat. Kalau orang tanya saya, komisen apa yang awak dapat? Dia kata ikhlas. Saya tahu 25% tu je. Saya tak ingat dah yang lain. Kan? Tunggulah yang lain tu. Tiba-tiba masuk komisen. Apa banyak ni? Rupanya ada komisen ni, ada komisen ni, ada komisen ni. Oh macam tu. Saya pun kadang-kadang lupa. Okay, next. Pendapatan tanpa had. Ini komisen tertinggi 600,000 sebulan. Sebenarnya komisen tertinggi ejen tau. Ejen takaful tau. RN. Yang saya pernah jumpa 600,000 sebulan. Tapi komisen GAM seorang GAM ataupun seorang MD, Managing Director dekat company insurans takaful yang tertinggi, baru saya dengar 2 minggu lepas. Paling tinggi dia dapat 2 juta sebulan bang. 2 juta. Setahun 24 juta. Ya Allah, tingginya income tax dia. Okay, next. Ini kenaikan pangkat kita. First kali kita EP seorang-seorang diri. And then kita jadi SCP. Masa tu SCP kita dah boleh start recruit sikit-sikit. Lepas tu kita jadi AD. AD ni maksudnya kita dikelilingi SCP dan juga EP di bawah kita. Dan last kali kita akan jadi MD. MD kita menjaga cawangan-cawangan kita. Kita ada ADA, ADB, ADC, ADE, macam-macam lah. Maksud tu, and then bila MD, kita naik lagi satu, iaitu kita sebagai pelabur ataupun kita shareholder kepada syarikat Ihtisas. Okay, next. Sebagai jambatan kepada impian. Ada orang dia gunakan takaful macam saya dululah. Waktu saya belajar dekat universiti, saya nak jadi ejen insurans sebab apa? Saya nak pandai bercakap. Saya nak bila saya duduk depan, saya tak gagap bercakap. Inilah salah satu punca terjebaknya saya dekat sini. Dan sebenarnya ramai yang saya jumpa jadi motivator, jadi pakar kewangan, jadi coach, jadi chairman, investor tau dalam company, CEO, ada menteri pun ada penganalisis ekonomi. Saya ada jumpa seorang budak Prudential, masa tu saya pergi kursus apa tak ingat, saya jumpa dengan seorang perempuan tu. Tak sangka saya jumpa sembang-sembang macam tu je, tiba-tiba seminggu lepas tu saya balik, saya tengok dia keluar kat TV3 sebagai penganalisis ekonomi. Uish, gila, saya tak pernah kenal dia. Dia pun tak bagi tahu dia tu siapa. Saya tahu dia ejen Prudential je. Rupanya dia penganalisis ekonomi. Dia buat Prudential baru dia jadi penganalisis ekonomi. Bukannya dia penganalisis ekonomi dulu baru dia buat Prudential. Balik. Okay. So dekat sini, jambatan kepada impian yang lebih besar. Coach tu memang terbaik lah. Okay, next. Okay, boleh diwarisi. Boleh diwarisi ni pendapatan network pangkat sistem sekali. Boleh diwarisi semua, complete. Okay, last. Nombor 10. Okay, hanya 4 step untuk berjaya. Yang pertama, kita call je customer tu. Okay, yang kedua, kita set appointment. Dan yang ketiga, kita close. Dan yang terakhir, jangan lupa kita minta referral. Okay, cukup 10. Kenapa you mesti kena buat takaful? Kan? You boleh ambil slide ni, you boleh ambil gambar, tangkap benda ni. Betul tak I cakap? Yang mana yang ada persamaan dekat-dekat macam mana saya jadi ejen takaful ni ataupun jadi konsultan ni, you akan nampak betul saya cakap daripada step 1 sampai step 10 semua ada. Okay, next. Okay, modal rendah, produk peluang semua generasi boleh, untuk baby boleh, pengalaman nanti yang akan diberikan. Don't worry, kalau saya tak ada pengalaman tak apa, saya akan tolong. Masa tak apa, kalau you cikgu, you boleh buat part time. Kalau you nak full time lagi bagus. Risiko tak ada bang. Sebenarnya bukan rendah, risiko memang tak ada. Tak ada risiko pun ejen takaful ni. Okay, next. Okay, yang ni part yang paling best. Kenapa perlu join Ihtisas? Okay, next bang. Yang pertama sekali, Ihtisas merupakan agensi leaders corporate Mubtra yang pertama di Malaysia. Ada gambar penganugerahan daripada CEO kepada Cik Shah, tapi saya tak ambil gambar tu. Maksudnya ASC yang pertama wujud dekat bumi Malaysia ni yang Melayu, bumi Putra. Kita lah, Ihtisas diterajui oleh 9 kam yang top di takaful iklan, mempunyai rangkaian business, office, servis satellite, bos di seluruh Malaysia. Okay. Maknanya kalau kita sebagai RN nak pergi kat mana? Nak pergi dekat office. Saya dekat Terengganu. Okay, office ada dekat Kemaman. Saya dekat Kelantan. Office ada dekat
KB. Oh, saya dekat Nilai. Oh, okey, bagus dekat Nilai. Sebelah tu je punya office. Maksudnya di mana-mana ada, seluruh Malaysia, tak perlu fikir kita saya jauh lah dengan office. Tak apa, kita ada office yang dekat. Jangan risau. Punya sistem tersendiri sebagai monitoring. Okey, punya ikram permulaan perniagaan. Yang ni saya akan bagi tahu next. Okey, next. Alamak. Ya bang. Kenapa ada tulis benda ni? Tak apa, next je. Okay, next. Lagi. Okay. Start, next lagi sekali. Okay, ni permulaan. Yang pertama, buat pilihan anda. Okay. Lesen wakil mesti kena ada, kontrak wakil mesti kena ada. Latihan asal kami akan bagi. Yang kedua, next bang. Okay, dapatkan sokongan keluarga. Dan yang ketiga, mulakan perniagaan. Itu je. Cara nak mula itu je. Tak perlu susah-susah. Tak perlulah. Dan yang last sekali, bang. Realisasikan impian anda. Okay, next slide. Cara mendapatkan prospek. Ini kita boleh dapat banyak tau prospek dekat luar. Kalau kita tanya, kalau kita tengok kita punya rakan dekat Facebook kita, cuma berapa orang je? Lebih kurang paling tinggi pun 5,000 je. Dekat WhatsApp cuma ada lebih kurang dalam penuh list kita tu lah. Kalau 2,000 tu je lah. Tapi macam mana kita nak masuk dalam 32 juta rakyat Malaysia tadi ni? Okey, itu ada bersepah tu. Pusat berpengaruh, pelanggan-pelanggan, signboard, brochure, booth, survey, kedai-kedai, office sekolah, jabatan kerajaan, hospital. Semua tu prospek kita yang kita boleh dapat. Okey, next. Okey, ni cycle Yang first kali dapatkan prospek yang banyak-banyak tadi, kita cari prospek, lepas tu kita dapatkan temu janji, set appointment lepas tu kita jumpa dia, kita cerita berkenaan konsep dan features. Feature ni apa benda? Okey, medical card ni ada allowance, medical card ni ada critical illness. Itu features. Konsep ni, okey, takaful ni sebagai apa? Okey, itu. Lepas tu kita close dia. Lepas tu yang kelima, dapatkan referral, dan yang keenam, okay, ulang langkah satu balik. Dapatkan prospek bla 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 bla. Saya bagi ekstra lagi satu yang ketujuh. Yang ni paling best. You buat je daripada 1 sampai 6, you ulang. Tengoklah. Terpaksa kaya raya. Okay, next. Terpaksa Okay. Ini komitmen. Komitmen yang kena bayar tadi kan, RM190 tak payah. Untuk first, saya bagi promosi sampai 31 Ogos ni kosong. Bayar. Okay, next bang. Okay, ini saya cerita sikit berkenaan dengan Ihtisas. Tadi saya minta Izham tolong letakkan slide dalam ni. Sepatutnya slide ni duduk bawah Ihtisas, tapi dia letak dekat sini. Saya dah cakap dengan dia dah. Okay, tak apa. Okay, yang ni next bang. Sistem keselamatan takaful ini telah dibuktikan secara saintifik. Okay, next lagi. Dia sebenarnya kecil sangat bang, saya tak nampak bang. Okey. Ini sistem keselamatan pesawat bos ni, maksudnya dalam sistem Ihtisas ni kita ada sistem kita ada website sendiri, kita ada tempat untuk kita buat iklan sendiri, kita ada tempat untuk kita check klien kita sendiri, kita ada, maksudnya semua komplit lah. Dan hari ni saya buat live hari ni pun sebenarnya dibantu oleh sistem daripada Ihtisas. Maksudnya semua tu dah ready untuk you all. You siap run saja business you, and then you gunakan platform Ihtisas ni untuk you buat business supaya lebih maju ke hadapan. Lebih berdaya saing lah, macam tu lah. Okay, next. Okay, ini structure commission. Kita tengok start daripada EP, executive partner, kita akan dapat skor kurangnya 110% plus 1% commission, and then bila kita naik sebagai leader, kita dapat lagi overriding daripada EP. Bermula dengan SEP tu kita dah ada commission tau sebagai insentif rekrut, dan yang terakhir bila kita ada structure macam ni, kita sebagai AD dan juga MD, kita akan dapat override dan kita akan dapat life freedom 2% forever. Macam tu lah lebih kurang. Okay, next. Ini kita punya structure sebagai seorang executive partner, lepas tu naik sebagai senior executive partner, sebagai agency director, dan kita akan naik MD, dan last sekali kita akan sebagai
kita akan jadi sebagai shareholder kepada syarikat Ikhtisas ni. Maksudnya Ikhtisas ni bukan dimiliki oleh BOD sahaja, bukan dimiliki oleh Abang Hu saja, bukan dimiliki oleh Abang Syah saja, tapi dimiliki oleh semua orang yang ada peluang untuk jadi peneraju kepada syarikat ni, syarikat Ikhtisas ni. Maksudnya kita orang semua ada peluang lah, macam itulah. Okay, next. Okay, first kali, ingat tak tadi saya ada bagi tahu untuk daftar yuran kosong je. Lepas tu kita nak bagi lagi hadiahkan underground untuk permulaan perniagaan antara 30,000 setahun sehingga 180,000 setahun. Ini, you tengok next slide. Okay, oh mak kecilnya. Okay, tak apa, saya bagi tahu. Ini kita ada bagi skim leader. Leader ni, skim ni, nanti Abang Hu sediakan terangkan lebih detail. Saya just bagi macam ni saja. Kalau nak, boleh jumpa dengan saya dan juga AD dekat luar dan juga leader-leader dekat luar. Macam mana nak dapatkan leader financial scheme ni? Okay, ini kalau you daripada company lain ataupun you buat business ataupun you bekerja dengan company-company swasta dekat luar, okay, you ada peluang untuk jadi leader di sini dan kita tawarkan gaji ataupun grant yang sangat tinggi. Jadi untuk you ambil kesempatan dekat sini, bila you rekrut, you boleh bagi juga basic salary kepada RN, bakar-bakar rakan niaga yang anda invite tadi tu supaya dapat. Saya tak boleh nak terangkan sebab dia terlalu kecil dalam handphone saya ni. Okay, next slide. Okay, ini agent financial scheme. Yang ni senang. Memang senang. Sebab apa? Sebab saya pun jealous tau. Masa saya masuk takaful ikhlas, tak ada benda macam ni. Kita orang pumpang cerita apa semua tapi tak ada. Tapi you all boleh dapat senang-senang je 2,500 kepada 5,000. You buat split amount saja dalam masa sebulan, you terima terus 5,000. Bukan macam tu saja. You dapat skim ni dalam masa yang sama. Commission tu you dapat sekali. You boleh bayang tak macam mana? Kan? You tengok. Contoh kalau you buat 10,000 kan, you dapat 5,000. 10,000 AYAC, kalau you buat contoh 10,000 lebih kurang 800 lebih. 800 lebih commission kalau darat dengan 20% baru RM200. 208. Lebih kurang tak banyak lah. Baru lebih kurang RM400, RM200 macam tu je. Tapi you tu dapat 10,000. 5,000. 5,000. Sangat-sangat tinggi. Ini saya tunjuk structure tadi kan. You dalam masa 12 tahun you akan dapat 2,400 dalam masa 12 bulan. Permula you close customer yang you boleh collect RM200 sebulan. Kenaikan you 200. Dengan skim ni 5,000 dibagi you sebulan one shot 5,000 kan. Instead of leader tadi. Leader tu dapat financial scheme, okay, agent pun dapat financial scheme. So dua-dua grab benda yang sama and then you boleh grow very very fast. As long as benda ni ada, skim ni hanya buka sekejap saja. Ada kota dia. Bila dah habis kota dia, tak ada dah. Okay, so mana-mana ejen company lain dekat luar yang susah nak naik pangkat, kan? Dekat sini kemudahan naik pangkat tu semudah ABC. You sebut ABC, you sebut ABC. Itu je. Naik pangkat memang senang. Kalau you ambil skim ni 5,000 kan, first kali you sebagai EP, 3 bulan je you dah naik SCP. Lepas tu bila you SCP, you rekrut lagi bawah-bawah you still dapat 5,000 tiap bulan. Lepas tu bila you rekrut lagi, senang untuk you naik pangkat. Bila ada AD pula, kita bagi lagi basic dalam bentuk BDA. Out office. Kita bagi lagi basic untuk you AD. Basic tu macam mana nak dapat? Senang je. Yang tu kena jumpa sebab benda ni hanya teaser. Saya pun diberi mandat, orang bayar saya 1 jam. Sekejap je, saya tak boleh lama-lama. Tapi kalau nak jumpa, kena jumpa depan-depan. Boleh saya cerita. Kita ada AD seluruh Malaysia. You dekat mana? You dekat Sabah, Sarawak? Okey, kita ada dekat sana. You dekat KL, kita ada dekat KL. You dekat Ipoh, kita ada dekat Ipoh. Semua kita ada. So, benda ni sebagai satu platform you untuk you kembangkan you punya business. You tarik semua orang supaya join this business and then you dapat apa yang you nak. Ingat, 90% bila saya tanya impian dia orang semua nak better life. Tak ada seorang pun yang cakap, tak apalah bang, saya nak macam ni je, tak kisah pun. Tak jumpa. Memang tak jumpa. Sebab apa? Saya letak
post ni dalam Facebook, orang yang call saya first kali dia akan tanya gaji. Bang, gaji berapa bang? Menipulah kalau dia cakap saya tak kisah bang, saya tak kisah. Saya tak kisah abang nak gaji RM200 sebulan pun saya tak kisah bang, janji saya kerja. Tak ada macam tu, menipu. Menipu. Ejen takaful ikhlas sendiri pun saya dah tengok dah depan mata saya, kepala saya sendiri, dia jual takaful kan. Dia cakap je dengan klien, okey cik, bagus dah masuk macam ni. Sebenarnya saya nak tolong cik je ni untuk buat takaful ni. Tak adanya. Cuba komisen masuk lewat sikit je, RM23,000 dah tak masuk 22. Terus marah leader-leader dia. Apa hal ni? Kan? Betul tak bang? Betul. Kan? Duit kena ada dulu baru boleh tolong orang. Macam tu dah lebih kurang. Apabila kita nakkan sesuatu tapi ada orang yang support kita kan. Kita nakkan sesuatu ni. Kita nak better life kan. Kita nak beli kereta tu, nak beli kereta ni. Kita ada impian. Setiap orang ada impian macam tu tau. Yelah, nak pergi umrah, nak pergi Mekah tu semua orang ada, tapi kita tengok dulu apa yang kita nak, yang mana terdekat dengan kita yang kita boleh capai kan. Okey. So kita buat dapat benda macam tu tapi ada supporter. Tu yang lagi best. Ni kita nak. Oh, bang, saya nak duit 10,000 bang bulan ni bang. Okey. Mak, kenapa ni tak ada apa-apa pun. Bang, saya nak 5,000 bulan ni bang. Okey. Dapat leader macam tu. Kan? Tapi ini tak ada. Ini, okey bang, saya nak 10,000. Okey, you cakap je. Okey, saya akan tolong awak ni. Saya ada grant macam ni, saya bagi kat awak. Maksudnya macam tu, kita sokong tau. Kita sokong A to Z. Okay, next. Ada habis lah kot. Okay, so dah tamat sesi saya dengan Abang Us malam ni. Saya berharap rakan-rakan di luar sana bila nampak muka ni dia tak boleh nak cakap pula. Ada orang lagi tak ni? Ada orang lagi tak? Okey, kita ada lagi 28 orang. Terima kasih Miji Alhamdulillah. Begitu panjang lebar tentang penerangan yang diberi oleh Encik Tarmizi sebentar tadi. Alhamdulillah. Cuma saya nak recap balik, insyaAllah kepada sesiapa yang berminat untuk join di Ikhtisas, kita memang seperti yang Miji cakap tadi, kita mempunyai sistem yang berbeza daripada sistem yang digunakan secara konvensional di industri takaful ni. Kita punya tier yang lebih mudah, kita ada kenaikan pangkat yang lebih mudah, dan lebih penting kita punya sistem sokongan yang lebih bersepadu. Kita ada sistem sokongan daripada segi operation, kita ada sistem sokongan daripada segi marketing. You all tak tahu nak buat marketing dekat dalam social media. Kita dah siapkan copywriting, kita dah siapkan poster, ambil copy, edit dan paste sahaja. Di samping itu, Alhamdulillah seperti Miji cakap juga tadi, sekarang ni kita ada grant. Bila bercakap tentang grant, dia bagi kita duit, tak perlu pulang balik. Tapi kita perlu mencapai certain KPI untuk membolehkan kita mendapat duit tersebut. Okay? Tapi kita punya KPI sangat-sangat rendah. Untuk mencapai duit grant 2,500 sebulan, hanya perlu mendapat 2 pelanggan saja sebulan. Sangat-sangat rendah untuk ejen-ejen baru. Kita nak support, kita nak pastikan industri ini dipenuhi. Sebab kita mengikut statistik Bank Negara, kita masih kurang lagi 158,000 ejen untuk Grab. Potensi 138, bukan million tapi bilion potensi pendapatan di dalam industri takaful. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar, dan insyaAllah semua orang yang join ni kalau ikut betul-betul program kita, insyaAllah, saya bukan cakap ini skim cepat kaya, tapi saya berani cakap inilah skim pasti kaya. Okay? InsyaAllah. So saya rasa sampai di sini saja program kita pada hari ini. Kalau ada ejen-ejen baru ataupun rakan niaga yang berminat, tolong refer balik dengan leader yang sarankan anda untuk dengar sama ada melalui live telecast di Zoom ataupun sama ada yang mendengar di YouTube channel. Boleh pergi balik kepada leader anda untuk mendapat keterangan yang betul, untuk mendapat keterangan yang lebih jelas. InsyaAllah kita akan cuba bantu dari masa ke semasa. So masa sudah menunjukkan pukul 10 suku. Saya rasa saya akan tamatkan program kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Selamat Tahun Baru Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara melangkah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka impian